Baik, pastinya kita nak dapatkan kupasan lebih lanjut berkenaan isu kempen suara rakyat, apakah aspirasi mereka terhadap pemimpin kelak serta untuk kita memahami saingan kerusi marginal di Selangor itu sendiri. Dan untuk dapatkan kupasan lebih lanjut, kita nak bersama wartawan kami, Hasimi Muhammad yang sejak dari awal lagi menyelami isu rakyat dan juga mengikuti rapat kempen di negeri Selangor. Hasimi, silakan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Hafizi di studio. Saya kini berada di sekitar Dom Perkhidmatan, secara spesifiknya di Pasar Awam Pasir Penambang. Yang mana untuk Dom Perkhidmatan untuk PRN kali ini kita akan menyaksikan saingan dua penjuru melibatkan calon Perikatan Nasional dengan calon Pakatan Harapan, yang mana untuk PN meletakkan calon muka baru iaitu Nurul Sazwani yang juga anak kepada bekas Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar, dan beliau akan berdepan dengan calon PH yang dikenali sebagai Pak Ayah yang juga ketua cabang bagi PKR Tanjung Karang. Dan kerusi ini juga sebenarnya Hafizi merupakan antara kerusi jangkaan untuk kita berikan tumpuan pada PRN kali ini mengikut kepada marginal seat. Kalau ikutkan kepada PRU 14, kemenangan calon PH ketika itu dengan majoriti undi 1158 undi. Namun sudah pasti ini kemungkinan akan berlaku perubahan sekiranya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkara tersebut. Namun kalau kita mengikut kepada Dun Permatang yang hampir keluasannya 600 km persegi, majoriti penduduk di Dun ini lebih 60% adalah Melayu. Dan kalau kita melihat kepada laporan EMGC yang disiarkan Esro Awani hari ini, 34 kursi Dun majoriti Melayu. Setakat Julai lalu sebelum penambaan calon, kemungkinan akan dimenangi oleh PH untuk kekal mentadbir di Selangor ini. Namun laporan tersebut meletakkan dua syarat untuk PN menang yang perlu dipenuhi secara kritikal. Pertama iaitu pengundi Melayu PHBN yang amat tidak komited beralih kepada PN. Yang kedua, peratusan keluar mengundi Melayu iaitu lebih 20% atau 20% daripada peratusan keluar mengundi pengundi bukan Melayu. Kalau kita melihat kepada Dun Permatang ini, seperti mana saya maklumkan, lebih 60% adalah pengundi Melayu. Maka kalau kita lihat kepada peratusan tersebut, sekiranya kita ambil aspek daripada laporan tersebut, sekiranya 85% pengundi Melayu keluar mengundi pada PRN 12 Ogos ini, dan pengundi bukan Melayu 65%, maka Dun Permatang ini mungkin dimenangi oleh Perikatan Nasional. Namun sudah pasti ia mempengaruhi beberapa faktor, termasuk kita melihat kepada tawaran-tawaran daripada calon-calon dan juga parti. Kita melihat kepada kempen telah memasuki fasa kedua, berbaki lebih kurang 5 hari saja lagi. Kita melihat kepada manifesto PHBN di Selangor yang menawarkan 5 tekad untuk 5 tahun. Begitu juga dengan Perikatan Nasional Selangor yang menawarkan Selangor baru kita bangkit. Apakah tawaran-tawaran ini akan mempengaruhi pengundi-pengundi di Selangor, khususnya di Dun Permatang ini? Apakah tawaran tersebut akan beri kelebihan kepada PH dan BN untuk kekal mentadbir Selangor, atau apakah PN akan menawan Selangor? Kalau kita melihat kepada tawaran-tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional, salah satunya memfokuskan kepada utara Selangor, yang mana Dun Permatang ini salah satu Dun yang berada di utara Selangor. Kita melihat kepada rekod PRU 15, 3 kawasan parlimen di utara Selangor telah pun berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional, termasuk Tanjung Karang, yang mana Dun Permatang di bawah parlimen tersebut. Apakah ini memberikan kelebihan di kursi marginal ini Dun Permatang untuk Perikatan Nasional memperluaskan kemenangan pada PRU 15 kepada kursi di Dun Permatang pada PRN kali ini? Tapi kita tolak ke tepi sekejap manifesto PHBN dan juga Perikatan Nasional. Kita lihat isu-isu lokal yang mungkin mempengaruhi corak keluar mengundi pengundi di Dun Permatang ini. Kalau setakat saya berada di sini sehari semalam dan hari ini hari kedua, kita beberapa isu lokal yang diketengahkan oleh penduduk setempat di Dun Permatang ini. Antaranya adalah berkaitan dengan masalah parkir di kawasan ini, dan juga bagaimana pembangunan
risiko pelancongan di kawasan ini. Sekiranya wakil rakyat ataupun calon-calon yang bertanding di kerusi ini dan diberikan mandat nanti mampu memainkan dua isu ini dengan baik, saya percaya kemungkinan mereka mampu menawan kerusi Dewan Permandangan ini, sama ada PN akan menang ataupun PH yang akan kekal untuk mentadbir di Dewan Permandangan ini. Sudah tentu perkara-perkara ini akan kita lihat dari hari-hari seterusnya, khususnya di majlis kerusi lain di Dewan Selangor ini. 56 kerusi secara seluruhannya. Kita akan melihat kepada hari-hari seterusnya, 5 hari baki berkemping, apakah majlis C ini mampu bertukar tangan pada PRN 12 Ogos ini. Saya kira semua itu kita akan bawakan di Bulletin Astro Awani dan juga astroawan.com. Hafizi. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad langsung dari Kuala Selangor.